Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang topik COVID-19. COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus tahun 2019 yang telah berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan kedua. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandar Raya Wuhan, Hubei, China yang telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Virus ini kebanyakannya melalui titisan pernafasan daripada batuk ataupun bersin. Ianya dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala ini. Gejala ini juga termasuk daripada demam, batuk dan juga sesak nafas. Gejala ini juga bentuk membuat pemantauan dan mengasingkan diri selama 14 hari untuk orang yang mensyaki mereka dijangkiti. Seterusnya, kita akan pergi ke siapakah yang terlibat pada wabak COVID-19. Kes COVID-19 yang pertama di Malaysia telah disahkan pada 25 Januari 2020 yang melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Ekoran daripada peningkatan kes yang mendadak pada bulan Mac 2020, Kerajaan Malaysia diketuai oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa melalui 18 Mac 2020 di seluruh negara. Berikutan kadar pervaksinan COVID-19 dalam populasi dewasa yang tinggi dan penurunan jumlah kes jangkitan yang teruk, Malaysia telah mengumumkan hasratnya untuk menganggap COVID-19 sebagai penyakit endemik menjelang akhir Oktober 2021. Selain itu, COVID-19 memberi impak besar pada ekonomi Malaysia menjelang akhir bulan Januari 2020. Pasaran saham Bursa Malaysia telah jatuh apabila pelabur menjual saham mereka sebagai tindak balas yang ketidaktentuan ekonomi yang disebabkan oleh pandemik ini. Sehubungan dengan itu, banyak sektor termasuk sektor hiburan, peruncitan, hospitality dan pelancongan telah terjejas akibat pelbagai sekatan pergerakan dan peraturan penjarakan sosial sebagai pendekatan dalam melawan wabak COVID-19 sepanjang tahun 2020 dan 2021. Di samping itu, pembelian panik menyebabkan kekurangan barang keperluan seperti pelitup muka dan juga cecair pembasmi kuman. Itu, kita akan meneliti kesan kepada individu terhadap COVID-19 pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Kesan negatif terhadap individu apabila COVID-19 menyerang tubuh badan manusia adalah apabila individu tersebut akan mempunyai masalah pernafasan, batuk, selesema, demam, badannya akan menjadi lesu dan membolehkan individu itu menjadi lemah sehingga akan menghembuskan nafas terakhir. Malaysia telah mencatat kematian yang agak tinggi ekoran virus COVID-19 yang tidak terkawal ketika itu. Menurut pengalaman saya, pada masa itu, segelintir ahli keluarga saya, iaitu bapa, emak dan atuk saya telah dijangkiti COVID-19 dan pada itu, yang memerlukan kuarantin selama 14 hari. Dalam tempoh ini, saya dan adik saya yang berat hati untuk berpindah buat seketika di rumah abang saya yang telah tinggal berasingan berikutan mendirikan rumah tangga sewaktu COVID-19 melanda negara kita. Daripada cerita ini, kita dapat satu pengajaran yang sangat penting, iaitu hargailah orang yang kita sayang sewaktu mereka masih ada. Akhir kata, saya ingin menendangkan lagu yang berkaitan tajuk kali ini adalah daripada nasyid Rabbani yang menunjukkan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap insan
pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan dengan amalan yang dibawa. Redup sayu, surah dibaca, sayupnya alunan suara. Itulah antara lagu nasyid Rabbani yang mengingatkan kita kehidupan dan juga kematian. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.